Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang keperluan green screen di dalam sekolah atau keperluan berlatar belakangkan hijau di dalam sekolah. Okey, di dalam ni saya hanya berkongsi sedikit tentang apa itu green screen, macam mana kita nak set up green screen di sekolah kan. Macam mana green screen ni boleh mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Okey, kita akan pergi ke tajuk utama kita. Okey, ini adalah tajuk utama kita. Okey, sebelum tu kita perlu tahu apakah itu green screen. Okey, green screen ni adalah atau dalam bahasa Melayunya adalah layar hijau yang kebanyakannya digunakan dalam industri perfilman di seluruh dunia. Dan tugas utama layar hijau ni adalah sebagai satu benda yang boleh ditukarkan kepada pelbagai efek di dalam komputer tu nanti. Background latar hijau tersebut lah kan. Okey, kebanyakan green screen ni kita banyak lihat di dalam pembikinan filem lah kan. Mereka menggunakan CGI tu memerlukan berlatar belakangkan hijau. Sebagai contohnya, kalau kita tengok cerita macam cerita Avengers kan, kebanyakan pelakon tu hanya berlakon di dalam studio di dalam studio yang berlatar belakangkan hijau. So apabila pelakon tu selesai berlakon atau membuat scene tersebut, jadi nanti editor tu akan edit lah latar belakang hijau tu kepada latar belakang yang lebih menarik lah kan. Sebagai contoh, dekat di angkasa ke di mana benda tu rakaman tu tak dilakukan pun di dalam angkatan angkasa lepas kan. Tetapi bila kita tengok movie tersebut, kita boleh nampak seolah cerita tu membuat rakaman di dalam angkasa lepas. Okey, itu adalah secara umumnya green screen ni kan. Okey, seterusnya kegunaan green screen ni. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, green screen ni adalah dia membolehkan editor untuk membuang latar belakang hijau tersebut dengan menggantikan gambar atau video yang mereka nak lah pilihan yang mereka nak untuk latar belakang tersebut kan. Kita boleh gantikan dengan pelbagai jenis gambar, pelbagai jenis video lah, mengikut pada kehendak apa yang mereka nak pakai kan. Untuk menukar latar belakang tersebut juga dikenali sebagai chroma key lah, di mana proses untuk menukar latar belakang tersebut dipanggil chroma key. Okey, jadi di sini chroma key adalah teknik menggabungkan dua lapisan video atau image untuk menjadikan satu dengan cara menghasilkan warna. So jadi inilah proses untuk menukar latar belakang hijau tersebut kan. Kenapa kita hanya memakai latar belakang hijau saja? Banyak lagi warna yang kita boleh pakai kan. Contoh warna biru ke, warna oranye ke, warna selain pada warna hijau kan. Tapi kenapa kebanyakan orang dia menggunakan warna hijau? Okey, ini disebabkan warna hijau dia mempunyai warna yang kontranya terlalu jauh. Dan warna hijau ni adalah warna yang paling tidak menyerupai warna di dalam anggota badan manusia. Jadi dia lebih sesuai lah hendak digunakan sebagai background kan. Kiranya contoh kalau kita menggunakan warna merah,
secara tidak langsung mungkin apabila kita menggunakan warna merah ni, mungkin kita punya bibir pun yang mana contohnya pakai gincu ke apa, dia akan tenggelam lah nanti. So disebabkan itulah kita memilih, kebanyakan orang menggunakan warna hijau. Okey, seterusnya, okey, macam mana kita hendak orang kata set upkan green screen ni di sekolah. Okey, untuk set up green screen ni di sekolah, terdapat dua cara lah kan. Cara pertama ialah pihak sekolah atau guru boleh je membeli orang kata kain rentang yang besar yang berwarna hijau kan. Yang kain ni mudahlah untuk dapat kan. Boleh dapat di kedai kain atau boleh beli secara online kan. Lepas tu mengikutlah saiz kain tu, panjang besar mana yang kita nak kan. So kalau kita beli kain untuk digunakan sebagai latar belakang tu, perlu pastikan adalah tempat untuk disangkutkan kain tersebut kan. Sebab itu pentingnya kalau boleh, dekat sekolah tu dia menyediakan satu bilik, kata bilik studio lah, di mana bilik studio ni tujuannya untuk kita buat aktiviti rakaman atau ya lebih kepada aktiviti rakaman lah, di mana semua cikgu dan semua murid boleh menggunakan lah studio tersebut untuk dalam pembelajaran mereka kan. So kalau dapat sekolah dapat hasilkan satu bilik, memang senang lah kita nak set upkan lagi green screen ni dalam bilik tersebut kan. So cara yang kedua pula adalah, kalau cara yang pertama tu mungkin tak mahal sangat kot kalau kita nak beli kain warna hijau je kan. Kalau yang kedua ni pun secara keseluruhannya pun tidaklah mahal sangat kan, iaitu kita catkan satu part of dinding tu dengan berwarna hijau kan. Ini pun sama juga, mudah juga kan. Kita hanya cat je lah satu dinding tu berwarna hijau kan. Kita tak perlulah nak cat dalam satu studio tu semua warna hijau. Cukuplah satu tempat yang di mana untuk membuat rakaman video yang berlatar belakangkan hijau, kita cat je warna hijau. Rasanya lagi mudah lah cat kan, sebab kita tak perlu untuk, kalau kain tu kita perlu simpan, perlu jaga kan. Kalau kita cat tu dia dekat dinding tu je lah kan, kita hanya pakai je lah bila kita nak pakai kan. Ini antara dua cara yang paling mudah kalau kita nak set up green screen di dalam sekolah kan. Kalau boleh pihak sekolah menyediakan satu bilik lah, lebih kurang macam macam makmal komputer. Kita ada makmal komputer kan, kita buat satu kata studio. Okay, seterusnya, okay, ini saya letakkan secara amnya lah apa yang perlu ada lah dalam studio apabila sekolah buat studio green screen kan. Antaranya adalah kamera digital, smartphone ataupun tablet. Kalau tak ada kamera digital, smartphone dengan tablet pun boleh. Di mana smartphone sekarang pun dia punya pixel atau dia punya kamera pun dah lawa dah. Tablet pun sama. So jadi di sini taklah orang kata nak keluarkan bajet tu terlalu tinggi kan untuk membuat rakaman video kan. Kalau ada handset tu macam iPhone yang latest pun dah lawa, kita beli Samsung yang latest pun punya kamera pun dah lawa, dah cukup dah untuk memadai membuat aktiviti rakaman video di dalam kelas kan. Okay, yang kedua adalah komputer. Okay, komputer ni tujuannya adalah untuk apabila selesai je membuat rakaman video tersebut, kita boleh terus edit lah kat komputer kan. Ini antara tujuan komputer tersebut perlu ada lah di dalam studio green screen tu. Komputer ni boleh dalam bentuk laptop atau komputer PC yang besar lah.
Dan kalau boleh spek untuk komputer tersebut, pastikan spek bukan spek yang terlalu lama lah, di mana komputer tu mampu untuk render video. Jadi taklah bila edit video tu tak adalah render tu terlalu lama kan. Okey, seterusnya ni yang paling penting lah, atau apa, iaitu layer hijau atau green screen. Ini penting lah untuk kalau kita nak buat rakaman kan, green screen kena ada lah kat dalam studio tersebut. Okey, yang keempat adalah tripod. Okey, tripod ni adalah orang kata extra kalau tak digunakan kan. Sebenarnya boleh je kalau macam cikgu atau murid nak buat rakaman tu hanya dengan memegang kamera atau smartphone tersebut untuk membuat rakaman. Ya, tapi kalau pakai tripod, bentuk rakamannya mungkin akan lebih stabil lah kan. Kalau kita pegang tu mungkin tangan kita menggeletar ke, jadi dia jadi tak lawa lah. Jadi kalau ada tripod tu mungkin lagi mudah lah, lagi mudah untuk kita setting. Orang tu nak berdiri macam mana dekat kamera pun kita senang nak setting. Jadi tripod ni mungkin salah satu advantage lah sekiranya ada di dalam studio kan. Yang seterusnya, lampu untuk pencahayaan. Okey, lampu ni untuk membuat rakaman video, lampu pun boleh dikatakan penting lah, supaya rakaman video tu menjadi lebih, orang kata, lawa dan menerima cahaya yang sepatutnya lah. Tak adalah orang kata apabila membuat rakaman video kalau terlebih cahaya mungkin dia akan jadi silau. Kalau tak cukup cahaya dia akan jadi gelap dalam video. Jadi video tu akan jadi tak lawa lah kan. Dan yang terakhir ialah light meter. Light meter ni untuk mengukur kekuatan cahaya kan. Kalau kita dah gunakan lampu pencahayaan, kita perlu ada light meter untuk kita mengukur banyak mana cahaya yang kita hendak pakaikan dalam video tersebut. Daripada situ kita boleh nampak okey, untuk ni cahaya dia mungkin perlu dalam sederhana. Tengok bergantung pada waktu atau suasana dalam studio tersebut kan. Dan kalau boleh studio yang disetupkan ni perlulah dalam keadaan mungkin kedap bunyi ke, supaya bila buat rakaman video tu nanti tak ada bunyi lain yang mengganggu lah. Dan okey, seterusnya bagaimana green screen ni dapat membantu pembelajaran di sekolah. Apabila kalau sekolah tu dah dapat satu studio green screen dan rakaman, saya tidak langsung dia dapat membantu guru untuk cuba melakukan satu aktiviti yang kata kelainan daripada aktiviti yang dilakukan di dalam kelas kan. Bagaimana dia membantu? Dia dapat membantu membuatkan sesuatu subjek tu menjadi menarik untuk dipelajari. Sebagai contohnya, saya bagi contoh subjek sejarah, subjek yang banyak membaca, dan kebanyakan kalau murid di dalam sekolah sejarah memang antara salah satu subjek yang bosan lah, sebab memerlukan banyak baca, iaitu menceritakan benda yang dah lepas. Kebanyakan murid dia akan menjadi bosan lah. Jadi apa yang sekiranya dapat membantu untuk dalam contoh subjek sejarah ni, mungkin guru tersebut dia boleh membuat satu aktiviti yang melibatkan role play atau aktiviti scene. Maksudnya mungkin berlakon kan, di mana aktiviti itu setiap pelajar ni dibagikan setiap peranan untuk melakukan watak yang berlaku pada zaman dahulu kan. Contohnya dalam pembukaan Melaka ke, macam mana Melaka menjadi tempat perdagangan yang terbesar waktu tu kan. Mungkin apabila menggunakan dengan green screen ni, murid akan berlakon. Jadi selesai dia berlakon, cikgu akan bantu untuk edit rakaman video di mana berlatar belakangkan
tempat-tempat sejarah Melaka. So dia akan menjadi lebih menarik lah. Tak pun kita cari gambar-gambar yang menunjukkan suasana waktu Melaka dahulu. Yang di mana kalau kita pergi ke Melaka sekarang kita tak dapat kan gambaran tu kan. Apabila kita letak latar belakang tersebut, boleh nampak lah mereka ni berlakon pada waktu zaman dahulu kan. Dalam bentuk video tu pun kita boleh tukar dalam video mungkin hitam putih ke, supaya menunjukkan sejarah yang lama. Jadi murid akan jadi lebih seronok lah untuk mempelajari sejarah kan dengan aktiviti yang dilakukan tu. Lepas tu mungkin yalah, kalau kita pun nak pergi Melaka memerlukan banyak kertas kerja kalau kita nak membuat rombongan ke Melaka kan. Jadi memadai dengan green screen tu saja kita boleh seolah-olahnya kita berada di Melaka. Dan yang keduanya, secara tidak langsung murid akan menjadi lebih kreatif. Dengan penggunaan green screen ni, murid akan menjadi lebih kreatif lah. Kan, bukanlah kita menetapkan guru tidaklah perlu menetapkan latar belakang apa yang mereka nak pakai kan. Kita boleh bagi mereka peluang atau bagi peluang lah untuk mereka memilih latar belakang apa yang mereka nak pakai, atau mereka nak shoot video tu macam mana, dalam bentuk lakonan atau dalam bentuk nyanyian ke, atau dalam bentuk persembahan kan. Macam-macam boleh dilakukan dengan menggunakan green screen ni. Okey, yang ketiganya, murid akan menjadi lebih aktif di dalam kelas. Ini membantu jugalah kepada murid yang mungkin kebanyakannya selalunya dia berada dalam pasif je dalam kelas. Jadi dengan aktiviti yang melibatkan lakonan, rakaman video ni, saya tidak langsung murid yang pasif tersebut akan cubalah untuk aktif kan, disebabkan dia melihat semua rakan-rakannya aktif sekali dalam aktiviti yang dilakukan kan. Tu yang terakhir adalah guru dapat menghasilkan video pembelajaran yang dijadikan rujukan kepada murid atau kelas tersebut. Selesai je buat rakaman, cikgu mungkin akan edit supaya rakaman video akan jadi lebih menarik. Jadi rakaman video tersebut mungkin boleh menjadi panduan atau menjadi rujukan kepada murid, sama ada murid yang tengah belajar atau murid yang akan datang kan. Kita tunjuk balik kepada murid yang akan datang macam mana murid sebelum ni membuat aktiviti ni, atau boleh berkongsikan ni dekat pada pihak luar bagaimana pembelajaran sekolah sekarang dilakukan kan. So tak adalah pembelajaran itu hanya dilakukan bergantung semata kepada buku teks kan. Daripada subjek yang banyak baca ni, kita boleh translatekan kepada pembelajaran yang aktiviti yang melakukan macam lakonan, rakaman video ni. Okay, dalam membantu pembelajaran ni, selain daripada guru dapat menghasilkan video, guru juga dapatlah satu skill baru, iaitu skill editing kan. Sekiranya nak melakukan ni, cikgu tu perlulah mempunyai skill dan mahir dalam penggunaan teknologi dan pengeditan video kan. Okey, seterusnya. Okey, ini antara perkara yang perlu dielakkan semasa menggunakan green screen. Okey, seperti yang kita dah tahu kan, green screen ni digunakan untuk menggantikan latar belakang yang lain kan. So, jadi apabila menggunakan green screen ni, kalau boleh memastikan murid atau guru tidak menggunakan pakaian yang warna hijau yang sama dengan latar belakang tersebut. Sebab apa? Sebab apabila murid atau guru menggunakan pakaian warna hijau sama dengan latar belakang, jadi apa yang terjadi ialah apabila buat rakaman tersebut, kita nak edit latar belakang tu, nanti saya tidak langsungnya
mereka yang memakai badan, contoh murid pakai baju warna hijauan dengan badan-badannya sekali nanti akan hilang. Nanti bila dalam rakaman video hanya nampak muka dengan tangan je kan, dia jadi tak lawa lah. So beta guru dengan murid waktu nak menggunakan studio green screen ni elaklah memakai pakaian berwarna hijau kan. Okay, yang kedua, memastikan kamera fokus pada skrin hijau dan tidak melampaui tepi, kerana ini akan mempengaruhi kualiti filem tersebut. Okay, maksudnya di sini kalau kita nak set up rakaman tu kan, kalau boleh video rakaman tu dia fokus betul-betul dalam kotak atau tempat latar belakang hijau kan. Contoh kalau kita membuat rakaman dan tepi sedikit tu dia luar daripada latar belakang hijau, apabila kita edit video nanti dia akan jadi tak lawa, dia akan jadi tepi tu akan nampak apabila kita edit tu nanti. Jadi dia jadi tak lawa lah. Kalau boleh kita fokuskan betul-betul scene tu masuk di dalam latar belakang hijau. Okay, seterusnya adalah memastikan semua murid dalam keadaan senyap masa merakam video. Okay, ini bergantung pada jenis aktiviti yang dilakukan. Kalau aktiviti tu memerlukan orang yang tengah buat scene kat green screen tu saja bercakap, jadi kalau boleh murid yang lain perlu senyap lah, supaya tak ada mengganggu rakaman video lah. Tak adalah bunyi-bunyi pelik di belakang video tu nanti kan, jadi tak susah nak edit tu nanti kan. Yang seterusnya, memastikan penggunaan cahaya yang betul semasa rakaman video kan. Ini macam yang saya cakapkan tadi lah, kalau boleh cahaya tu pastikan betul lah dan cukup lah untuk membuat rakaman tersebut kan, supaya tidak terlalu terang, dia akan menjadi silau, dan tidak terlalu gelap, dia jadi tidak nampak apa-apa kan. So ini adalah perkara yang saya kongsi sedikit tentang apa itu green screen kan. Kesimpulannya, sebenarnya green screen tak adalah susah sangat kalau kita nak set up di sekolah sebenarnya. Sekolah tu memerlukan satu bilik yang mungkin bilik yang tak pakai, atau ya special bilik kan untuk membuatkan green screen kan. Semua cikgu boleh pakai benda ni, kita bukanlah terhadkan kepada satu subjek tu saja kan. Semua subjek kita boleh pakai green screen. Subjek matematik kita boleh pakai, subjek biologi pun kita boleh pakai, fizik. Sebab benda ni dia akan lebih menarik perhatian pelajar kan. Benda yang melibatkan rakaman, lakonan, mana pelajar tak suka kan. Semua pelajar suka, daripada kita duduk kelas, guru hanya menerangkan apa yang diterangkan di dalam buku teks. Kebanyakan murid akan jadi bosan lah kan. Kesimpulannya, kalau benda ni dapat dilakukan di sekolah, mungkin agak menarik lah. Secara tidak langsung, ya dia mungkin akan menambah sikit banyak kerja guru, tetapi dia akan memberi kepuasan lah. Jika kita dapat hasilkan satu produk yang lawa kan, yang boleh dikongsi, sekolah pun akan merasa bangga lah nanti kan. Okey, itu saja apa yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Jadi sekian, terima kasih.